Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ila kaffatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersama lagi pada pagi ini. Alhamdulillah, kita telah pun berada pada hari kelima Ramadan. Ya ke kelima? Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa. Ya, hari kelima Ramadan dan sudah hari ke-43 PKP. Banyak betul kita nak kira. Dan sebenarnya kita ni sebagai orang Islam memang kena mengira selalu. Kena tahu. Kena muhasabah. Sekarang bulan Ramadan, kita nak kira apa? Kita cubalah duduk menung-menung fikir. Ada tak penggandaan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Sebelumnya, dengar molek tak suara saya ni? Sebab benda ni hari ni slow sikit lah, suara macam nak simpan sikit. Kalau kuat-kuat sangat kan kering tekak. So kita ada Nur Ashikin Abu Bakar. Nur Ashikin, Johor macam mana? Okey, clear. Ada Datin Safura, Zurina, Siti Naziha, Syah Alam kan? Siti Naziha ke mana? Penang. Okey tak suara? Rasanya harapannya semua okey lah ya. Alhamdulillah, macam kita sebutkan, kita berada di Ramadan yang ke-5 dan sejak Ramadan saya sebelum memulakan kita punya tadabbur, bunda ingin sedikitlah bincang apa-apa, bukan permulaannya tentang puasa lah, utamanya tentang ibadah kita, penggandaan ibadah kita. Kita dah terutamanya membaca Al-Quran, tarawih lengkap ke tak lengkap ke, sunat kita, solat sunat kita bertambah atau tidak, kita sembahyang sunat malam, tahajud, witir, tasbih dan sebagainya, sembahyang duha kita, semua ada lengkap bacaan Al-Quran. Pada hari Ahad yang lepas, bunda ada sentuh sikit tentang baca Al-Quran secara beramai-ramai, berjamaah, sebab berjamaahnya melalui online sebab kita tak boleh duduk bersama. Selalu kita tadarus di surau ataupun masjid. Tapi sekarang tak boleh. Dan kita pun buatlah grup WhatsApp ke apa ke supaya kita baca Quran 30 juzuk. Dan ada pandangan-pandangan yang mungkin membuat sahabat-sahabat yang dikasihi Allah keliru. Sebab dia mengatakan itu bukan namanya khatam.
Betul, saya pun terima. Bukan namanya khatam Quran seorang. Tetapi juga bukan namakan khatam Quran. Tetapi membaca Quran itu satu perkara yang baik. Jadi tidak semestinya kita khatam maka kita dapat pahala. Kalau kita sebut saja membaca Al-Quran satu huruf pun kita dapat pahala. Jadi kalau kita baca satu juzuk, kita dapatlah pahala satu juzuk itu. Dan kalau kita baca banyak juzuk, katakanlah kita ada 10 kumpulan, kita ada 10 juzuk, malah kadang-kadang ada kumpulan tu diulang-ulang pula, maka jadi banyak, maka banyaklah pahala kita. Tapi kalau kita nak juga pahala yang kita ni khatam Quran, tak apa, kita baca juga khatam Quran sendiri. Dan saya kira sebenarnya membaca berjamaah adalah satu motivasi kepada kita. Kerana kita bila kita berjamaah, kita ada sering mengingat, kita melihat grup kita, oh kita belum baca Al-Quran, belum baca bahagian saya kena baca. Dan ini akan lebih menambah lagi pahala kita. Saya ingin sebut dia sebab bila kata, oh itu bukan khatam Quran, tak ada pun zaman Rasulullah baca. Tak, sebenarnya Rasulullah SAW menggalakkan kita membaca Quran. Dan tidaklah dia kata, dulu kan mana ada WhatsApp dan sebagainya. Jadi tidaklah dia kata, oh boleh buat grup-grup ataupun baca secara berjamaah pun tidak ada. Tetapi membaca secara tadarus bersama di masjid itu ada. Tetapi kita memang tidaklah tadarus kalau kita baca bersama dalam grup itu, kerana masing-masing baca dan tidak mendengar. Kalau kita tadarus tu, kita baca, semak dan dengar. Dan pahalanya akan dapat bersama-sama kalau kita diam dan dengar. Maksudnya baiki kalau ada bacaan yang salah. Tetapi apabila kita membaca secara bersendirian juzuk, itu adalah pahala untuk pembacanya masing-masing. Dan saya kira kalau kita memang di bulan Ramadan kata kita nak khatamkan Quran sekali untuk diri kita, kita baca 30 juzuk. Mungkin kita tidak akan dapat mengkhatamkan 2 kali atau 3 kali. Maka kalau kita ada kumpulan 3, kita dapatlah 3 juzuk lagi tambahan. Kalau kita ada kumpulan lagi, mungkin itu akan memberikan motivasi untuk kita terus membaca. Itu wallahu alam lah, itu pandangan saya. Dan tidak ada pun di mana-mana hadis ataupun di mana-mana ayat mengatakan jangan baca Al-Quran kalau tak cukup satu Quran. Tak, baca walaupun satu perkataan, satu huruf pun kalau kita baca nun itu pun sudah dapat pahala. Jadi kita jangan kata, oh kita baca satu juzuk saja daripada 30 juzuk. Kita baca ramai-ramai, itu adalah pahala. Dan mungkin sesiapa yang membaca Quran secara berkumpulan ini setuju dengan saya. Adanya kumpulan ini menyebabkan kita rasa, oh saya kena baca sebab kita dah janji kita nak baca part kita. Mungkin berbeza kalau kita tidak ada perjanjian begitu, kita pun mungkin terleka dan sebagainya. Okey, itulah sedikit yang Bonda nak jelaskan untuk tentang pembacaan Al-Quran. Walau kulihal, kita berserah kepada Allah, mudah-mudahan pahala kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita kembali kepada tadabbur kita. Minggu lepas, hari Ahad yang lepas, kita dah bercerita bagaimana sebenarnya sebelum ini Nabi Musa merasa ngeri, takut untuk menyampaikan dakwahnya ataupun mengajak Fir'aun, Raja Mesir yang memang terkenal pada waktu itu, ego, sombong dan merasakan dia saja yang paling berkuasa di dunia. Jadi bila Nabi Musa diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk pergi mengajak dia mengesahkan Allah, Nabi Musa agak ketakutan, takut, dan dia meminta izin untuk membawa saudaranya Nabi Harun. Dan pada hari Ahad kita lihat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kembali kepada Nabi Musa bahawa sebelum ini pun sudah banyak aku tolong kamu. Maksudnya bukan hanya kali ini saja yang kamu perlu pertolongan aku. Maksudnya Allah akan sentiasa tolong dia. Allah akan sentiasa selamatkan Nabi Musa. Kerana sebelum itu pun, daripada semasa dia baby lagi, semasa dia baru dilahirkan lagi, apabila dihanyutkan, dialirkan ke dalam sungai Nil, sehingga dia diambil oleh Fir'aun dan isterinya Asia, dipelihara, pun dia diselamatkan oleh Allah.
dan banyak lagi cerita bagaimana Allah menyelamatkannya. Dan Allah mengingatkan lagi bahawa Allah telah memberinya mukjizat yang besar. Dua mukjizat yang ditunjukkan di sini, iaitulah tongkat, dan yang keduanya ialah mukjizat tentang tangannya. Apabila dimasukkan ke celah tangannya, ke celah ketiaknya lah, ataupun dimasukkan dalam bajunya dan dikeluarkan kembali, maka tangannya itu akan bercahaya. Dia kata putih bercahaya. Dan di dalam tafsir Al-Quran, kita baca dalam tafsir Qurtubi, dia kata cahayanya itu melebihi cahaya matahari. Maksudnya terlalu bercahaya sehingga boleh menyuluh yang gelap. Itu adalah satu perkara yang dikatakan khariqul adah. Tidak suatu perkara yang di luar kebiasaan manusia biasa. Hanya diberi kepada manusia yang dipilih oleh Allah menjadi rasul. Jadi akhirnya kita sampai kepada ayat yang ini, sebab di sebelumnya pada ayat 42 Allah dah minta, dia kata izhaba, pergilah kamu berdua ila fir'auna innahu tagha. Kemudian katakanlah kata-kata yang lembut. Kita dah baca yang lepas bagaimana Bonda ceritakan bahawa sebagai seorang pendakwah mesti mengambil contoh semua daripada perkara-perkara ini. Hari ini kita akan baca ayat yang ke-47. Diam siri ke-7, kita dah 47. Dia kata firman Allah, auzubillahi minasyaitanirrajim, fa'tiyahu faqula inna rasula rabbika fa'arsil ma'ana bani Israel wala tu'azzibhum. Allah berfirman, fa'tiyahu, pergilah kamu berjumpa dengan dia. Dia tu maksudnya Fir'aun. Hu di situ tak sebut lagi lah nama Fir'aun. Kalau kita pun dalam bahasa Melayu, kita tak ulang nama kan. Kita kata pergilah berjumpa dengannya sebab ada ayat sebelumnya. Jadi bahasa Arab pun fa'tiyahu dipanggil dhamir yang menunjukkan dia. Pergilah kamu berjumpa dengannya. Faqula itu dua orang, kamu berdua. Maksudnya Musa dan Harun. Katakanlah, inna, sesungguhnya kami, rasula, kedua-duanya adalah utusan Rabbika, utusan Tuhan kamu. Fa'arsil ma'ana bani Israel. Maka biarkanlah Bani Israel ini mengikut kami. Fa'arsil ma'ana, maksudnya datangkanlah, berilah keizinan kepada, bukan keizinan, maksudnya biarkanlah Bani Israel itu datang bersama kami. Wala tu'azzibhum, dan jangan kamu azab mereka. Di dalam kitab tafsir ada menyebutkan bahawa, dan saya rasa anda pun mungkin dengar juga cerita ni kalau rajin baca cerita-cerita dalam Al-Quran kan. Tapi ini cerita, kalau kita baca kisah Anbiya ataupun kisah Al-Quran itu pun diambil daripada kitab tafsir di dalamnya menyebutkan bahawa sebenarnya Fir'aun ini memperhambakan semua, bukan seorang dua orang saja hambanya, tapi semua rakyat jelata menjadi hambanya. Maksudnya dia akan memerintah apa saja sehingga di luar kemampuan pun diperintahkan. Contohnya kerana mungkin waktu itu tiada kemudahan mesin dan sebagainya. So nak pecahkan batu, nak buat tembok, nak buat apa semua sekali adalah dilakukan oleh Bani Israel. Kalau kita tengok siapa yang pernah pergi ke Mesir dan menjadi dipanggil Ahram, piramid itu sebagai satu 7 keajaiban dunia. Itu dibina oleh manusia, bukan maksudnya Fir'aun menggunakan hamba abdinya. Sebenarnya hamba abdinya itu semua manusia yang ada di sekitarnya, melainkan kaum kerabat dia lah. Akan diperintah mengangkat batu besar, menyusun batu-batu itu sehinggalah terbentuknya piramid itu. Dan bukan itu saja, semua jalan, bangunan rumah dia dan sebagainya semua menggunakan tenaga manusia. Dan dia tidak boleh rakyat tidak boleh mengatakan tidak. Mereka akan diseksa.
Dan makanan juga mengikut hanya yang dia boleh makan dah. Maksudnya bukan yang mewah. Sebab itulah Allah mengutuskan Nabi Musa ini supaya pergi beritahu dia bahawa biarlah Bani Israel mengikut aku. Wala tu'azibhum, dan jangan kamu azab mereka. Dan azab yang paling dahsyat yang dihadapi oleh kaumnya ialah mereka diminta untuk membesarkan ataupun mengagungkan Fir'aun. Tidak Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat mungkin sebelum itu, sebelum Nabi Musa ini menyampaikan kepada Fir'aun, mungkin mereka dianggap bahawa Fir'aun itu tidak lagi sampai lagi yang dikatakan utusan Allah. Jadi sepatutnya apabila utusan Allah, Nabi Musa itu sampai kepada Fir'aun, maka dia sudah wajib mendengar. Kerana perintah itu telah sampai. Maksudnya dia telah dihukumkan dosa kalau dia tidak mendengar. Berbeza kalau tidak sampai lagi utusan itu kepadanya. Itulah hikmah diutuskan Rasul. Rasul itu akan menyampaikan utusan ataupun perintah Allah kepada umat manusia. Dan Allah tidak akan mengazab manusia yang tidak diutuskan kepada Rasul ataupun tidak sampai kepada mereka. Contoh kalau dia tinggal di satu kawasan yang tidak sampai apa-apa penerangan tentang syariat Islam, maka dia tidak menjadi dosa. Tidak menjadi kafir namanya. Tetapi mungkin dulu-dululah mungkin perhubungan susah. Sekarang ini perhubungan agak mudah. Jadi boleh dikatakan semua manusia di atas muka bumi akan sampai maklumat ini. Maklumat ataupun perintah Rasul ini. Sebab itu hikmah dijadikan Allah tidak akan ada, Al-Quran menunjukkan Allah tidak akan mengazab melainkan setelah diutus Rasul. Allah tidak zalim untuk mengazab hambanya melainkan telah diutuskan pada Rasul. Jadi kalau kita lihat apabila Fir'aun ini telah sampai utusan kepadanya melalui Nabi Musa, maka sepatutnya dia akur. Dia mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan salah satu yang penting mula-mula sekali Nabi Musa beritahu bahawa aku adalah utusan Tuhan kamu. Dan kamu janganlah seksa Bani Israel. Kerana apa yang dia lakukan sebelum itu adalah satu penyiksaan kepada umat manusia. Okey. Dan seterusnya, ayat seterusnya, qad ji'naka bi ayatin min rabbik. Aku telah diutuskan kepada kamu bi ayatin min rabbika, dengan tanda-tanda, mukjizat yang saya sebut tadilah. Di antaranya tongkat, di antaranya tangannya yang bercahaya tadi. Min rabbika, daripada Tuhan kamu. So maknanya kalau kamu tak percaya, aku boleh tunjukkan tanda-tanda kebesaran itu. Okey. Kemudian mana tadi ayatnya? Wassalamu ala man ittaba'al huda. Dan akan selamatlah mereka yang mendapat mengikut mengikut hidayah atau petunjuk yang dibawa ini. Maksudnya kamu akan selamat wahai Fir'aun, dan juga pengikut-pengikut kamu akan selamat kalau mereka mengikut apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terusnya dia sambung dalam ayat yang ke-48. Inna qad uhiya ilayna anna al-azaba ala man kazzaba wa tawalla. Lalu Allah Nabi Musa sebut lagi. Dia kata, inna, sesungguhnya aku telah diutuskan kepada diutuskan sesungguhnya kenapa saya pagi ni? Sesungguhnya aku telah diutuskan, qad uhiya ilaina, Allah telah mewahyukan kepada kami, annal azaba, bahawa sesungguhnya azab adalah menimpa ke atas mereka yang berdusta dan berpaling daripada kebenaran. Maksudnya Nabi Musa dan Nabi Harun ini menceritakan bahawa kami ini telah diberi wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahawa sesungguhnya ada azab ke atas mereka yang mendustakan Allah, ala man kazzaba wa tawalla.
Sebenarnya kita banyak cerita pasal azab. Tapi mungkin cara kita menyebut azab tu, mungkin dengan senyum-senyum kot. Kita tak rasa azab itu pedih. Sebenarnya azab itu bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang mudah, bukan perkara yang sikit-sikit. Azab akhirat, azab di neraka itu jauh bezanya dengan azab di dunia. Kalau kita kata azab, kita gunakan lagi dalam bahasa Melayu azabnya. Asal menderita sikit, sakit sikit, azabnya sakit. Sebenarnya azab itu adalah, kalau nak bandingkan dengan azab di akhirat itu jauh lebih besar. Jadi kita ni kalau baca Quran, baca tentang azab itu, kita kena sedar bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mengingatkan bahawa di akhirat nanti, di neraka nanti ada azab. Azab kepada siapa? Ala man kazzaba wa tawalla, mereka yang mendustai apa yang diutuskan oleh Allah kepada Rasulnya dan berpaling. Di sini lagi berpaling daripada maksudnya dia tak mau terima. Saya benda selalu ulang-ulang sebab kadang-kadang kita terfikir ini cerita untuk orang kafir, tidak untuk kita. Betul. Ini cerita untuk orang kafir. Tetapi kita ni yang lahir Muslim dan kita rasa kita Islam, kita kena jaga iman kita supaya kita tidak termasuk dalam kafir itu, tidak termasuk dalam Islam itu. Benda selalu mengulang ini untuk diri sendiri juga dan kepada semua. Maksud man kazzaba wa tawalla itu kita dustakan apa yang Allah utus kepada kita. Kalau Allah utus melalui Rasulullah Nabi Muhammad, dia kata bulan puasa adalah bulan beribadah, adalah bulan untuk berpuasa. So kita berpuasa, dan puasa kita itu kerana Allah kah, atau kerana dia adatkah, atau kerana kita takutkah, atau malukah, atau bagaimana? Jadi kita mesti ingat itu, bahawa dia mesti lillahi ta'ala. Niat kita itu mesti kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya puasa ini adalah paling menduga ini katakan keikhlasan. Sebab tidak ada yang boleh menentukan kita puasa ataupun tidak, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Malah itu kalau kita bercerita tentang rukun Islam, itu ada puasa, itu meninggalkan makan dan minum dan sebagainya. Tapi belum lagi kita bercerita tentang rosaknya pahala puasa dengan kita tidak menahan diri kita daripada perkara yang maksiat. Jadi itu juga kita kena yakin, kerana itu kita disampaikan kepada kita, kita mesti beriman kepadanya, kita mesti jauhkannya. Atau mungkin kerana kita tersilap kata-kata pun boleh merosakkan iman kita. Contohnya lah kita kata, main-mainlah puasa. Kita kadang-kadang dengar ada golongan yang apa yang sibuk-sibuk sangat pasal puasa, puasalah. Kan sunat tidur je lah daripada pagi sampai ke malam. Itu mempermain-mainkan namanya. Sebab kita walaupun tidak ada dalam Al-Quran cara tidurnya bagaimana, tapi Rasulullah ada menerangkan. Bukan berarti kita tidur daripada subuh sampai ke maghrib yang mendapat pahala itu. Kita tidur itu sama ada kita tidur qailulah ataupun kita tidur kerana kita sudah terlalu letih. Itu memang dapat pahala. Tapi bila Rasulullah kata, kamu menyampaikan bahawa pahala digandakan di dalam bulan puasa, dan Allah pun ada sebut dalam ayat Quran bahawa ini untuk orang-orang yang bertakwa. So kita kena kejar takwa itu, kerana itu disebut oleh Allah dalam Al-Quran. La'allakum tattaqun. Allah kata, kita kalau yakin dengan ayat itu,
kita mesti berusaha untuk beribadah, berusaha untuk beramal dan sebagainya. Walaupun kita tidaklah kata baca Quran itu, kalau kita tak baca, kita tak sah puasa kita. Kalau kita tak buat ibadah, tidak mengatakan tidak sah puasa. Tetapi keyakinan kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menggandakan pahala kita itu ada atau tidak ada. Sebab itu adalah perkara yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yakin atau tidak pahala kita digandakan? Kita yakin, tapi kita tidak buat pun. So di mana pembuktian keyakinan kita itu di mana? Itu yang kita perlu berjaga-jaga. Saya tidak katalah dia boleh merosakkan, tetapi saya ulang sekali lagi sebelum ni, ada yang dikatakan syirik khafi. Kita takut yang itu, penyekutuan yang tidak nampak, yang kadang-kadang kita tidak sedar. Jadi apa sahaja yang terdapat dalam Al-Quran dan dalam sunnah, dalam hadis Rasulullah, itu mesti kita yakini dan kita lakukan. Walaupun kita tidaklah kata, kalau kita tak kata, tak buat pun tak apa, itu tak ada masalah lah. Tapi kalau kita dah cakap, kenapa kita nak begini, kenapa kita sentiasa mempersoalkan, akhirnya itu boleh merosakkan keimanan kita. Contohlah, kenapa mesti kita nak mengaji? Sedangkan memang ada perintah bahawa kita mesti disunatkan membaca Al-Quran. Dan kita kena jadikan Al-Quran itu sebagai panduan kita. Sebab itu kita kena tahu maknanya, kita kena faham maksudnya. Kita kena belajar. Kita bukanlah maksudnya kalau kita ni berdosa, kalau kita tak pergi duduk baca. Tapi apabila kita menafikan kewajipan itu yang membuat masalah iman kita. Menafikan, saya ulang sekali lagi, menafikan kewajipan. Dan kita mengatakan kenapa? Contohlah, mungkin ada anak-anak yang pergi belajar Quran, belajar tu nanti orang selalu petikai. Apa masa depan dia? Orang macam takut bila mereka hanya belajar ilmu agama, hafaz Quran, belajar ini, seolah-olah mereka yang belajar Al-Quran sahaja, belajar tahfiz sahaja, tak ada masa depan. Sedangkan mereka lah yang patutnya ada masa depan. Sebab mereka faham ayat Quran dan mereka tahu mereka boleh mencari harta dunia kerana itu ada terdapat dalam Al-Quran. So kita tidak perlu takut dengan apa yang akan dia dapat nanti. Tetapi kita pun ingat bahawa dalam Al-Quran pun menyuruh kita mencari apa sahaja ilmu. Dan ada yang fardu kifayah. So, mungkin fardu kifayah itu dibuat oleh yang lain, orang lain. So, kita tak bolehlah kata yang mengambil, yang fokus kepada pengajian agama ini, kita kata tak ada masa depan. Itu perkara yang merendah-rendahkan perkara yang berkaitan agama. Kita jangan pertikai perkara yang begitu. Malah kita sepatutnya mendoakan mudah-mudahan barakah. Ada satu masa ada ulama yang mempertahankan agama kita pada satu masa setelah kita tiada nanti. Kerana mereka belajar agama. Kita ni hidup kita pun tidak tahu. Lepas seorang kita punya asatizah ni akan pergi. So kita perlu mendidik ada lagi selepas ini yang boleh mempertahankan agama. Okey. Seterusnya pada ayat ke-49. Qala faman rabbukuma ya Musa. Okey. Sekarang ini Firaun bertanya setelah dia kata saya lah utusan Tuhan kamu, saya diberikan bukti, aku diutuskan kepada kamu dan untuk memberitahu bahawa azab itu azab pada orang yang berdusta. Okey, kata Firaun. Siapa Tuhan kamu wahai Musa? Sebenarnya yang pergi itu Harun dan Musa. Dia kata itu qala faman rabbukuma, siapakah Tuhan kedua kamu? Kuma, tapi ditekankan ya Musa, wahai Musa, kerana Musa ini yang ada mukjizat. Kalau ikut ulama tafsir lah, kenapa dia sebut ya Musa sahaja? Sebab dia kata sebenarnya kalau ini juga satu satu panduan, apabila kita pergi lebih daripada seorang, pergi lebih daripada seorang, maka salah seorangnya adalah ketua.
Maksudnya dia yang menentukan. Jadi kita mesti ada pemimpin. Kalau kita pergi jumpa orang, mesti di antara kita ni ada yang bantu, ada yang ketua. Jangan semua nak jadi pemimpin, nanti kita berbalah. Jadi saya baca ni, sebenarnya baru baca tadi, kitab mana tak ingat dah. Dia sebutkan di situ ini adalah tanda bahawa apabila seorang, ini adalah sebagai satu peringatan. Apabila pergi berdua, salah seorang mesti menjadi pemimpin kepada yang lain. So kita tak mau berbalah. Jadi di sini Fir'aun bertanya, qala faman rabbukuma ya Musa. Kalau kita tak rasa bahawa Musa itu sebagai pemimpin, mungkin Harun akan tanya, asal kamu sebut Musa? Aku ni pun ada juga. Kan? Tetapi memang Harun itu menemani, kerana dia Nabi Musa minta dia ditemani. Jangan orang Melayu kata jangan jadi kaduk ni, junjung orang ajak-ajak teman, dia pula lebih-lebih. So kadang-kadang itu berlaku. Jadi kita kena ingat di mana kedudukan kita. Dia minta untuk teman, untuk beri nasihat, melainkan kalau dia kata, ya kamu lebih fasih daripada aku bercakap, sebab dalam cerita bahawa Nabi Harun ini adalah seorang Nabi yang fasih. Kamu lebih fasih, kamulah cakap. Itu kerana diperintah oleh pemimpin ketuanya. Okey. Qala rabbuna allazi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada. Dia kata qala rabbuna. Jadi Nabi Musa pun jawab, Rabbuna, dia adalah Tuhan kita semua, termasuk Tuhan kamu wahai Fir'aun. Semua kita ni. Rabbuna, dialah pemilik kita. Allazi a'ta kulla shay', yang berikan kita semua perkara. A'ta, allazi a'ta kulla shay'. Semua. Dia yang beri kita nyawa, dia yang beri kita suara, dia yang beri kita telinga, dia yang beri kita makan, beri kita air, berikan kita udara, berikan kita cahaya, dia berikan kita makanan, binatang, pokok-pokok, tumbuhan dan sebagainya. Sebab itu dia kata kulla syai'in khalqahu. Dijadikan dan dibentuknya yang sesuai. Maksudnya ini sorry bila ada gangguan bila ada call masuk ni. Tuhan yang Tuhan pemilik Rabbuna, Tuhan pemilik semua, yang menjadikan semua yang ada pada kita, dan khalqahu, Allah beri itu sesuai semua. Maksudnya bentuk-bentuknya yang sesuai. Kalau diturunkan makanan yang sesuai. Kita boleh makan. Cuba lihat kalau haiwan yang boleh dimakan. Kalau kita dalam Islam, kita diberitahu makanan yang kita boleh makan. Dan makanan yang kita boleh makan itu semua baik sebenarnya. Membawa kebaikan. Dan kalau Allah larang kita makan, maknanya dia boleh memberikan masalah dalam kesihatan kita. Begitu juga tumbuh-tumbuhan. Ada yang beracun, ada yang tidak beracun. Pun Allah memberikan ilham pada manusia mana yang dia boleh makan dan mana yang dia tidak boleh makan. Dan memberikan kita pasangan. Kita ada isteri, kita ada suami, kemudian memberikan kita anak, memberikan kita macam-macam. Sebab itu dia kata kulla syai'in khalqahu thumma hada. Kemudian dia tunjukkan dalam terjemahan di sini ada sebut petunjuk kepadanya akan cara menggunakannya. Thumma hada. Dan Allah memberikan petunjuk pula bagaimana kita nak menggunakan semua yang ada di sekitar kita. Allah beri kita tunjuk bagaimana kita nak gunakan air. Kalau kita lihat dari semasa ke semasa evolusi kehidupan manusia, Allah ilhamkan sedikit demi sedikit berkembangnya ilmu manusia itu. Kalau kita tengok dahulu manusia tak tahu, tidak pandai membuat kain untuk menutup auratnya. Tetapi dalam zaman primitif kalau kita baca tu, mereka tutup badan mereka dengan daun. Allah ilhamkan itu, tutup dengan daun. Oleh kerana mungkin manusia sudah berfikir bagaimana supaya maka Allah maka Allah berikan ilham lagi supaya ada kilang-kilang, ada ilmu diberi kepada manusia untuk
membina bagaimana cara menenun kain dan sebagainya untuk ada pakaian. Begitu juga dari segi pemakanan. Mungkin kita sendiri merasa perubahan daripada macam bonda ni lah dah lama hidup dunia. Mungkin masa kecil dulu makanan diproses dalam bentuk yang lain. Tapi daripada semasa ke semasa dia berkembang. Begitulah dikatakan kulla syai'in khalqahu thumma hada. Allah beri petunjuk bagaimana kita nak gunakan itu semua. So itulah yang patut kita syukuri dan menghargai, dan kita esakan Allah yang menjadikan itu. Tidak mungkin perkara ini berlaku kalau tidak ada yang menjadikannya. Bukan sebab orang yang tidak percaya dengan Tuhan, mereka akan mengatakan perkara ini perkara semula jadi. Sebenarnya perkara ini tidak semula jadi. Kita ni banyak perkara, manusia ini banyak perkara yang tidak sampai akal kita untuk melakukannya, melainkan dengan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tak puas hati lagi Firaun, dia tanya, qala fama balul qurunil ula, bagaimanakah keadaan kurun ataupun masa-masa yang lampau? Apa yang berlaku? Maksudnya Firaun bertanya lagi, jika demikian bagaimana keadaan kaum yang terdahulu? Mabal, apa keadaan? Mahal, apa keadaan? Al-Qurun al-Ula, orang-orang yang mula-mula dahulu bagaimana? Dia macam, kalau kau kata kena sembah Allah begini-begini, kena ini Tuhan kamu kena mengazab kalau kamu ni. Habis tu orang dulu-dulu sebab dia tidak dia baru sampai utusan kepada dia tidak tahu lagi. Kemudian Nabi Musa menjawab dalam ayat yang ke-52, qala ilmuha inda rabbi fi kitabillah yadhillu rabbi wa la yansa. Qala ilmuha. Qala, maksudnya Musa mengatakan ilmuha. Ilmunya, yang mengetahuinya, inda rabbi, di sisi Tuhanku. Di sisi Tuhanku. Fi kitabin. Ya, di dalam kitab. Maksud kitab di sini, kalau kita lihat dalam tafsiran, maksud kitab di sini ialah Lauh Mahfuz. Ulama tafsir mengatakan maksud kitab di situ ialah Lauhil Mahfuz. Lauh Mahfuz ini ialah satu kitab yang ditulis semua perkara yang berlaku daripada zaman Adam dahulu sehinggalah nanti hari kiamat. Memang telah tertulis. Maksudnya yang telah dan yang sudah berlaku, memang sebelum dia berlaku pun dulu, pada ilmu Allah. Memang Allah dah tulis dah di Lauh Mahfuz. Sebab itu dia kata qala ilmuha inda rabbi fi kitabin. Di kitab. Maksud di Lauh Mahfuz. La yadhillu rabbi wa la yansa. Sesungguhnya Tuhanku tidak akan sesat dan tidak akan lupa. Dia tidak lupa kerana Allah memang tidak ada sifat pelupa itu. Tidak juga ada sifat sesat. Malah Allah Subhanahu Wa Taala telah menentukan segala-galanya di Lauh Mahfuz. Begitulah sebenarnya. Inilah sebabnya kita tahu wujudnya Lauh Mahfuz. Sebab ada disebut di dalam Al-Quran. Lauh Mahfuz itu benda yang termasuk dalam sam'iyat ataupun ghaibiyat. Sam'iyat maksudnya perkara yang kita tidak tahu, melainkan diberitahu dalam kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalam ayat yang ke-53, Allah sambung lagi, Allazi ja'ala lakumul arda mahda wa salaka lakum fiha subula wa anzala minas samai ma'an. Kan dia kata allazi ja'ala lakumul arda, yang bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itulah yang menjadikan kamu bumi mahdan, terbentang. Di dalam yang kita tahu bahawa bumi ini bulat. Tetapi kita sentiasa melihat bumi ini terbentang. Betul tak? Sebab itu disebut Al-Quran terbentang. Saya pernah ada orang tanya, why dalam Quran dia sebut terbentang, tidak dikata bulat? Sebab bagaimanapun bumi ini bulat, kita berjalan, kita tak pernah rasa kita turun, membulat.
mesti dia terbentang. Sebab itulah Al-Quran menyebutkan ni mahda, terbentang. Wasalaka lakum fiha subula, dan ada jalan, wasalaka, dan kamu pun berjalan di atasnya, subula dengan maksudnya kamu boleh dia sebagai hamparan yang kamu boleh lalu, boleh beraktiviti dan sebagainya. Sebab itu kalau dalam terjemahan kita nampak dia tulis begini, menjadikan bumi bagi kamu sebagai hamparan dan ia adalah apa pula dicakap ni, mengadakan bagi kamu padanya jalan-jalan. Saya tak, sebab itu benda lebih suka baca sendiri, sebab kadang-kadang terjemahan ini membuat kita pening. Saya nak baca mudah kita boleh faham. Sebab itu boleh terus baca tadi, allazi ja'alakumul arda mahda, yang menjadikan kita bumi ini terhampar, terbentang. Wasalaka lakum fiha subula, dan kamu mudah berjalan di atasnya. Kita lihat daripada zaman dahulu pun, waktu jalan-jalan tidak ada, tapi manusia boleh berjalan di atasnya. Dan perkara itu sedikit demi sedikit manusia makin mudah berjalan. Tapi kalau kita lihat, kita dah baca dalam surah Al-Kahfi yang lepas, cerita bagaimana Zulkarnain berjalan daripada Maghrib ke tempat terbit matahari dan terbenam matahari, semua dia pergi. Mesti jalan masa tu boleh dilalui. Ada jalan dalam bumi yang terhampar tadi, yang luas, jalan terbentang. Tidaklah kita, kalau kita kata sampai sini kita start dah, tak boleh pergi dah, tak ada jalan dah. Tidak. Kita kalau start pun macam orang kata, kalau kita pergi Singapura ni, kita bawa kereta, jalan ke sana sikit jumpa laut, jalan ke sini sikit jumpa laut. Maka saya tak perasan kami ada tak dalam grup kan, selalu dia ada di sini. Betul tak? Singapura tu kalau jalan sikit jumpa laut, jalan sikit jumpa laut. Tapi laut itu pun kita boleh berjalan. Nampak tak? Ada yang Allah jadikan sehingga kita boleh berjalan di atas air. Maksudnya Allah sehingga batu, besi, kayu, bila manusia jadikan dia pengangkutan, dia boleh terapung di atas air. Kita boleh berjalan. Itu maksud dia kata kemudahan. Dialah yang menjadikan ke atas kamu bumi yang terbentang dan kamu boleh lalui. Wa anzala minas samaa'i maa'a, dan diturunkan daripada langit itu air. Air itu penting. Kalau tak ada air, kita tidak hidup. Bulan puasa ni, kita rasa sangat air. Selain daripada kita minum, mandi dengan air, kita ni tahu sangat harga air. Rasa haus tu semacam. Fa akhrajna bihi azwajan min nabatin syatta. Di sini Allah sebutkan bahawa kepentingan air itu adalah untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Fa akhrajna bihi, maka aku keluarkan dengannya, iaitu dengan air, azwaja, pelbagai bentuk, min nabatin, daripada tumbuh-tumbuhan, syatta, yang pelbagai. Cuba lihat azwaja. Azwaja tu kalau dari segi bahasa ialah pasangan. Maksudnya tumbuh-tumbuhan itu berbagai-bagai bentuk, dan dikatakan pasangan itu maksudnya ada yang melata, ada yang pokok, ada yang ada yang menjala, ada melata itu binatang, ada yang menjala, ada yang memanjat, ada yang tegak, sehingga ada buah bijinya di luar, buahnya ada juga buah bijinya di dalam, ada bijinya besar, ada bijinya kecil. Begitulah tumbuh-tumbuhan itu banyaknya. Itu semua sebenarnya untuk kegunaan manusia. Manusia untuk hidup. Mungkin kadang-kadang kita fikir, contoh haiwan lah. Ada haiwan kita kata, kita kena mengena pun dengan kita. Dia adalah musuh kita. Mangsa, ular contohnya. Ular menyusahkan kita saja. Tahu tak, ular itu mesti ada hikmahnya Allah jadikan ular. Untuk kebaikan tumbuh-tumbuhan yang lain, untuk kebaikan haiwan lain. Hatta cacing tu.
cacing tu, yang kita jijik tu, kita sebenarnya kalau tak ada cacing tu, tanah kita tidak subur. Dan tumbuh-tumbuhan tidak tumbuh. Cacing itu ada kalau air hujan turun. Kalau dia kering, cacing itu tak ada. Maka keringlah tanah itu. Kenapa cacing itu ada kan? Kerana Allah mahu menyuburkan tanam-tanaman untuk kita makan. Begitulah yang dikatakan bahawa semua benda itu anzala minas sama'i ma'an. Allah nak peringatkan kita bahawa sebenarnya air yang kamu lihat itu turun mencurah daripada langit adalah aku yang menjadikannya. Allah yang menjadikannya. Tanpa Allah menjadikannya, dia tidak wujud. Kenapa kita tidak mau bersyukur dengan segalanya ini yang kita tidak boleh dapat selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Okey. Kadang-kadang saya ni tak pakai jam, tengok kat komputer jauh pula. Okey. Saya sebenarnya tidak berhajat untuk baca banyak sangat hari ni. Bulan puasa ni kita baca setakat yang larat saja. Kemudian ayat 54, saya ambil lah sampai hizbah yang ni tamatnya 54. Kita baca sampai 54. Kulu war'au an'amakum. Dia kata kulu, makanlah. War'au, dan jagalah. Makanlah kamu daripadanya dan berilah makan binatang kamu. Jagalah maksudnya kita gembala ayam. Binatang ternakan kita bagi daripada tumbuh-tumbuhan kan. Kulu war'au an'amakum inna fi zalika laayatil liulin nuha. Tengok. Sebab itu saya kata tadi, kadang-kadang makanan itu sesuai untuk binatang, tidak sesuai dengan kita. Tapi binatang yang makan tu kita makan. Nampak tak? Kulu, makanlah tumbuh-tumbuhan itu. War'au an'amakum, dan berilah juga makan binatang-binatang ternakan kamu. Inna fi zalika laayatin liulin nuha. Sesungguhnya dikata itu adalah tanda-tanda kebesaran kepada mereka yang berfikir. Allah memang sebut. Dia hanya menjadi tanda kebesaran Allah kepada mereka yang berakal fikiran. An-Nuha. Ada orang suka beri nama anak dia Nuha. Nuha orang Melayu ni dia tak sebut Nuha. Dia sebut Nuha. Beza Nuha itu ha. Ha besar. Liulin Nuha, yang mempunyai akal fikiran. Jadi kita lihat bahawa apa yang Allah turunkan kepada kita itu sebenarnya apa yang ada di sekitar ini menjadi bukti kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dengan menjadi bukti kebesaran Allah hanya kepada mereka yang berfikir. Sebab itu kita sentiasa diminta supaya muhasabah, fikir sendiri. Sentiasa fikir, sentiasa tawadukkan diri, rendahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak boleh ego sebenarnya. Kita tak boleh kata, oh saya dah ada ni, ada ni. Itu semua bukan milik kita. Ia datang daripada Allah. Yang Allah boleh ambil pada bila-bila masa. Sekarang Allah ambil sikit saja daripada kita. Kita pun sudah tak tahan. Apa yang Allah ambil daripada kita sekarang? Ialah kebebasan kita untuk keluar rumah. Allah ambil itu sahaja. Kita sudah rasa derita. Baru 40 hari, 43 hari. Sampai 44 hari. Esok 44 hari. Maka kita sudah rasa kurang. Dulu kita bebas. Tapi Allah boleh ambil pada bila-bila masa. Itulah yang sepatutnya kita fikir. Sebab tu dia kata, la ayatil liulin nuha, untuk orang yang berfikir. Tapi kalau dia tidak berfikir, dia buat macam-macam. Kita lihat bagaimana mereka yang tidak percaya kepada keesaan Allah, tidak percaya pada kuasa Allah, mereka mencari sebab yang lain dan mengatakan, oh tidak, dia begini dan sebagainya. Dia tidak boleh menerima bahawa itu adalah ujian Allah Subhanahu Wa Taala.
Sesiapa yang tidak boleh menerima itu ujian Allah, itu menyebabkan hidup dia menjadi derita. Hidupnya menjadi rasa tidak senang, rasa tidak boleh selesa dan sebagainya. Jadi sebenarnya memang cerita ini cerita bagaimana Nabi Musa bertemu dengan Firaun, menyampaikan kepadanya tentang siapakah Allah yang patut kita sembah. Tapi kita kena ingat banyak kali kalau kita membaca kisah ataupun cerita dalam Al-Quran, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala ulangkan cerita itu dalam Al-Quran, sedangkan perkara ini telah berlaku dahulu. Dia adalah sebagai ibrah, sebagai petunjuk kepada kita umat Muhammad. Nanti kita kata, oh ini Firaun bukan kita. Ya, Allah mahu mengingatkan kita bahawa Firaun itu ego macam ni. Kita mungkinlah kita kata, saya tak ego macam Firaun. Ya, pada zahirnya memang kita tidak ego macam Firaun. Kita tidak kata sayalah Tuhan. Tidak juga kita kata saya lebih berkuasa. Tetapi tindak tanduk kita kadang-kadang na'udzubillah wal-i'azbillah min zalik, saya nak sebutkan saja, boleh jadi ini yang kita kena jaga sangat diri kita. Ada sama dengan tak sama pun ada bau-bau lah. Contoh, kita sekarang ini ada belakalah, anak ada, makan cukup, lebih daripada cukup, rumah cantik dan sebagainya. Lalu kita kurang ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak syukuri bahawa itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka adalah bentuk yang ada pada Firaun tadi, yang sentiasa mengingat bahawa kita ini hebat, kita ini begitu dan begini. Kalau orang minta tolong dengan kita pun cakap, saya pun dulu susah cari sendiri, kenapa kamu sekarang nak minta dengan aku? Ada kan? Kita kadang-kadang dengar begitu. Ataupun paling tidak orang akan kata, itulah orang Melayu, tak ada kerja lain, nak minta saja. Betul lah. Kita jangan kutuk, kita berikan dia kaedah yang betul. Bukan kita kata, kamu jangan asyik macam ni. Kita kena terangkan, bukan kita perlu begini. Kita kalau nak berdakwah itu, ingat kaulan layyinan itu, contohlah. Mungkin ada orang susah. Kita pun diminta bersedekah, zakat perlu beri kepada orang susah. Betul kan? Kita beri. Tetapi, dan kita ditegah untuk menghina. Kita tidak boleh menghina orang susah itu. Tapi kadang-kadang, terkeluar pula perkataan, dia memang malas. Perkataan itu tidak betul sebenarnya. Kalau kita tahu dia malas, bukan kita beritahu orang dia memang malas. Tetapi kita ajar dia, kita bimbing dia supaya dia tidak malas. Orang Melayu pun ada pepatah, kalau kita nak menolong orang, lebih baik kita bagi pancing daripada kita bagi ikan. Tetapi kadang-kadang, kita kena bagi ikan dulu, supaya dia rasa sedapnya ikan. Baru kita beritahu, ikan itu aku dapat dengan cara pergi memancing. Kau pancinglah. Jangan kamu terus kata, ambil pancing ni, pergi pancing sendiri. Dia pun tak tahu lagi sedapnya ikan tu bagaimana. Sebab itu, kalau kita nak bantu orang, kita bantu dulu, barulah kita beri juga kaedah bagaimana dia untuk mendapatkan kemudahan ataupun kesenangan itu. Jauh sekali kita menghina. Jauh sekali kita memberikan perkataan-perkataan yang boleh menyakitkan. Sebab itu, saya ulang sekali lagi, bila-bila masa pun, di dalam ayat mana pun, kita baca, kita lihat terjemahan tentang kisah-kisah. Meskipun kisah ini kisah orang dahulu, dia adalah satu peringatan kepada kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala boleh mengubah apa yang ada pada kita hari ini, mengubah menjadi tiada. Malah nyawa kita pun daripada ada boleh tiada. Anak kita yang kita sayang boleh ada menjadi tiada. Suami kita yang kita sayang boleh jadi ada menjadi tiada. Kerana asalnya dulu dia pun tidak ada. Kemudian dia ada. So Allah yang meniadakan, Allah juga yang mengadakan. So kita kena ingat itu. Sebab itu kalau kita kehilangan pun,
kita kena ingat bahawa sebenarnya dia memang Allah yang adakan, maka dia berhak untuk meniadakannya. Susah juga bahasa saya ni, ada tiada. Lama-lama sahabat semua kata, apalah ustazah ni duk cerita tiada ada. Saya cuma nak beritahu bahawa kita perlu bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Syukurilah kita berada di bulan Ramadan ini. Syukurilah kita sihat walafiat. Kita boleh tarawih di rumah dengan keluarga. Bagi yang ada anak kecil, susah selalunya suami pergi semayang ke masjid. Kita paksa sungguh suami balik. Barulah bergilir kita semayang sendiri di rumah. Sekarang ini boleh semayang jemaah dengan suami di rumah. Walaupun ada anak kecil, suami kita boleh lepas 2 rakaat, berhenti rehat. Isteri nak menyusukan anak dulu. Jangan terburu-buru. Teruskan dengan baik, dengan tenang. Baca dengan elok-elok semua sekali. Jadi memanglah anak-anak kita mesti menangis, mesti mengganggu. Itu perkara biasa. Dan dari situlah anak-anak ini nanti akan membesar tahu yang dikatakan solat. Kalau dia dah umur 5 tahun, 6 tahun baru nampak orang solat, dia jakun. Biarlah dia lihat daripada mula celik mata, lama-lama dia faham. Lama-lama dia tahu. Sebab itu kalau kita lihat anak-anak berumur 2 tahun, dia sudah tak kacau lagi orang solat. Yang menangis tu budak yang belum setahun. Dia memang tak faham lagi. Dia akan menangis. Tapi nanti lama-lama bila kita teruskan, dia akan terus melakukannya dengan baik. Mungkin celoteh itu celoteh penutup saya lah kot. Sejak bulan puasa ni saya akan beri dulu celoteh sikit sebelum saya menamatkan tadabbur kita. Saya benda lupa nak beritahu tentang hadiah untuk share terbanyak. Ada yang bonda dah post malam, ada yang belum, sebab ada bukunya tidak keluar lagi. Jadi tunggulah buku tu panas-panas dari oven nanti. Tunggu PKP habis ke, wallahu alam, tak tahu lagi sebab buku tu tersangkut di kilang. Ada rezeki, insya-Allah akan sampai. Tapi buku yang ada dalam simpanan saya dah kirim semalam. Jadi teruskanlah, share je lah. Walaupun benda yang dah lepas, boleh share lagi. Saya akan bagi lagi hadiah untuk tadabbur yang bermula hari, saya akan kira daripada hari Jumaat sampai hari Khamis. Itu hari Khamis, saya akan kira hari Khamis malam, pukul 12 malam, saya akan kira dah siapa yang paling banyak share-nya untuk siri, daripada siri hari Jumaat, Ahad, Selasa dan Khamis. So hari Jumaat bonda akan umumkan dapat satu buku. Mudah-mudahan buku itu juga memberikan ilmu kepada semua. Okey, kita sudahilah. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan keselamatan, mudah-mudahan Allah ambil segera ataupun hapuskan segera virus yang menyusahkan kita pada hari ini. Kita sentiasa di bulan puasa ni istighfar banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah angkat segala kesusahan yang kita lalui. Kita doakan kesejahteraan frontliner kita yang sama ada daripada Kementerian Kesihatan, Kementerian Pertahanan yang sentiasa menjaga keselamatan kita. Kita bantulah mereka. Kita bantu dengan mereka, jangan putus asa ataupun jangan jemu. Sebab ada yang dah jemu duduk rumah ni nak juga langgar. Tolonglah jangan langgar peraturan yang diberi supaya kita betul-betul selamat. Okey. Kita baca doa selamat sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا إلا ولا إله إلا الله أكبر. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.